jangan rakam, tolong jangan rakam. Saya sebenarnya tadi plan memang hari ini saya nak balik cuti lah, nak jumpa dengan ahli keluarga saya. Tapi tiba-tiba waktu saya tengah duduk, tiba-tiba ada bunyi perempuan menjerit kat belakang. Saya pun macam, "Hui, apa benda tu?" Lepas tu seorang perempuan ni dia punya memang bertengkar. Bagi saya lah, situasi tersebut sangat menarik dan mampu menjadi perhatian orang ramai. Jadi, saya fikir bagus juga kalau dijadikan konten. Terus saya keluarkan phone dan rangkap kejadian tersebut. Okey. Dia macam ni. Semuanya bermula bila saya nak masuk ke pesawat. Saya tengok dia duduk kat tepi tingkap tu. So saya pun macam, wah, macam seronok juga ni kalau dapat duduk kat tepi tingkap. Jadi saya cuba tanya dia baik-baik, boleh tak kalau kami nak tukar tempat duduk? Saya memang dah tanya dengan cara yang sangat sopan. Respon dia terus tolak. Tapi cara dia tu yang buat saya sangat terkilan. Dia tiba-tiba buka pasal hak. Dia cakap dia dah bayar lebih untuk tempat duduk tu. Lah, so saya fikir, berapa sangat lah dia bayar sampai nak berkira sangat dengan saya kan? Penting sangat kan kursi tu sampai perasaan orang lain dia tak jaga? Saya cuma cakap lah, takkan tak ada timbang rasa langsung. Tapi tiba-tiba pramugara datang, terus tuduh saya ganggu ketenteraman. Padahal, saya mangsa kat sini, saya yang rasa dihina. Sebab dia berkira pasal duit dengan saya. Sampai cakap penerbangan kena tunda lah, apalah. Alahai. Tu lagi satu. Penumpang lain semua keluarkan telefon bimbit. Hey, kamu tahu tak? Itu privasi saya juga. Kenapa nak kena rakam? Saya ni macam penjenayah. Saya cuma minta tukar tempat duduk. Saya rasa hak privasi saya dicabuli masa tu. Sebab tu saya makin geram. Saya agak terkejut dan kurang selesa dengan kejadian tersebut, tetapi saya cuba kekal tenang supaya keadaan tak berlaku dengan lebih teruk. Sejujurnya, saya tidak mahu memandangkan isu ini. Saya cuma mempertahankan hak saya sebagai penumpang dan saya rasa semua pihak, termasuklah saya, perlu menyelidiki isu ini dengan lebih tenang dan tidak mengutamakan emosi supaya tidak berlaku lagi di kejadian di masa akan datang. Jadi, sebelum penerbangan terdapat kekecohan dalam kapal. Seorang penumpang meminta penumpang bersebelahannya untuk membagi window seat dengannya. Tetapi setelah permintaannya ditolak, dia mengamuk dan mengganggu ketenteraman dan mengancam keselamatan penumpang lain. Jadi, saya perlu memujuk dia bagi memastikan pesawat berlepas on time. Tetapi selepas beberapa lama berunding dengannya, kami terpaksa mengeluarkan individu tersebut dari kapal. Okey, sejujurnya saya sebagai seorang pekerja amat telah terkesan. Sepatutnya selepas penerbangan tadi, shift saya dah tamat, saya dah boleh balik. Tapi seorang penumpang tersebut memilih untuk membuat hal semasa shift saya tak dapat balik awal. Saya tak boleh tidur, saya tak boleh rehat. Tapi sebagai seorang pekerja, saya perlulah bersifat profesional. Tapi dia kan tahap kesabaran saya dah nak limit, saya bagi kepada kawan saya. Pada pendapat saya, situasi itu dah jadi besar sebab kedua-dua pihak dah mulai ikut emosi masing-masing. Saya faham penumpang tu rasa kecewa sebab dia dah minta baik-baik. Tapi penumpang satu lagi tu rasa itu hak dia sebab dia bayar lebih untuk tempat duduk tersebut. Secara peribadi, saya rasa keadaan jadi sensitif bila penumpang lain mula merakam sebab tu boleh membuatkan seseorang merasa malu dan tertekan. Sebagai pengawal keselamatan, saya cuba tenangkan keadaan dulu, bercakap dengan nada yang profesional dan asingkan kedua-dua pihak jika perlu supaya situasi tak jadi lebih tegang. Saya juga perlu mendengar kedua-dua belah pihak dengan adil dan pastikan ketenteraman penumpang lain tetap terjaga. Okey, itu je. Saya tidak heran perkara ini berlaku di atas pesawat. Perkara ini sudah menjadi kebiasaan kepada pihak security atas kapal terbang. Jadinya kita sebagai security mencuba untuk mengawal situasinya. Antara pengajaran yang kita boleh dapati daripada drama ini ialah pertama, kepentingan etika dan adab di tempat awam.
Seseorang perlu menjaga tingkah laku dan tutur kata apabila berada di tempat awam seperti di dalam pesawat untuk mengekalkan keharmonian bersama. Yang kedua, pengurusan emosi dan kesabaran. Kebolehan mengawal kemarahan apabila berhadapan dengan situasi yang tidak memuaskan adalah penting bagi mengelakkan konflik kecil menjadi pergaduhan yang besar. Selain itu, kita juga perlu menghormati hak orang lain. Dalam situasi ini, individu tersebut telah mengikuti prosedur yang betul dengan membeli tempat duduk yang sah. Jadi, haknya sebagai pelanggan perlu dihormati oleh semua pihak. Kita tidak sepatutnya menggunakan umur, pangkat, atau kedudukan sebagai alasan untuk bersikap pentingkan diri. Jika semua orang hanya mahu menang sendiri tanpa memikirkan hak orang lain, konflik akan mudah berlaku dan keadaan menjadi tidak harmoni. Oleh itu, sikap bertolak ansur dan menghormati hak orang lain amat penting dalam kehidupan seharian. Seterusnya, situasi ini juga menunjukkan kepentingan profesionalisme dalam penyelesaian konflik. Pengawal keselamatan yang kekal tenang membuktikan bahwa pendekatan profesional dan berdiplomasi lebih berkesan daripada kekerasan. Walaupun berhadapan dengan provokasi dan emosi yang tinggi, mereka masih mampu mengawal diri dan menyelesaikan masalah dengan cara yang rasional. Sikap seperti bercakap dengan sopan, mendengar penjelasan, dan tidak bertindak agresif dapat mengelakkan konflik daripada menjadi lebih buruk. Selain itu, tindakan mereka juga menunjukkan kematangan dan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Jelaslah bahwa profesionalisme sangat penting untuk memastikan sesuatu konflik dapat diselesaikan secara aman dan teratur.